Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Aini Nur Izzati binti Abdullah. Jadi bagi saya kesedaran kesihatan mental ni memang tak dapat dinafikan, memang amat penting, terutamanya dalam kalangan rakyat Malaysia, sebab kita dapat lihat masih ramai lagi yang tak ada ataupun tidak mempunyai kesedaran yang secukupnya mengenai bila mana ia berkenaan dengan kesihatan mental. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia ataupun sesiapa sahaja insan yang terlibat dalam masalah mental, yang mengalami masalah mental ni, orang akan sisihkan ataupun pandang rendah, seolah-olah seseorang itu hanya nakkan perhatian, sedangkan yang sebetulnya adalah kesihatan mental ini sangat penting, sangat memerlukan diberikan rawatan yang sewajarnya. Jadi hasil daripada penyertaan saya dalam program kita pada kali ini, saya dapat belajar dengan lebih mendalam tentang cabang-cabang kesihatan mental ni, dan secara tak langsung saya dapat InsyaAllah dapat juga mengenali diri saya sendiri, khususnya dari aspek kesihatan mental saya dan juga orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Fatina Bakis. Apa yang saya dapat daripada program saya ini, kesihatan mental ni memang penting sebab dia melibatkan kehidupan. Sebab betul, kesihatan mental ni kadang-kadang kalau kita tak dibina daripada awal, lama-lama benda ni boleh mengakibatkan kematian tau. Sebab tak semua orang boleh kawal dia punya kesihatan mental orang tu. Lepas tu orang sekeliling ni memang memainkan peranan yang penting untuk membantu mereka yang punya masalah seperti ini. Sebab macam mana? Sebab semua orang ada pemikiran yang berbeza. Ada setengah orang fikir macam ni, bagi orang benda tu simple. Bagi orang macam ni, bagi dia macam susah, stres. So pemikiran orang sangat berbeza. So orang sekeliling sangat memainkan peranan. So orang sekeliling ni bila dia perasan ada seseorang, orang sekeliling tu ada masalah kesihatan ni, diorang kena cakna, diorang kena selalu bagi perhatian. Sebab diorang ni kebanyakan orang ada masalah kesihatan mental ni, diorang akan lebih untuk milih untuk bersendirian daripada berkongsi. So bagi diorang, kalau diorang kongsi, maybe orang takkan faham. So dengan adanya perhatian daripada orang sekeliling, orang akan fikir, oh orang sebenarnya faham je apa yang aku rasa, cuma kena luahkan je. Bagi orang sekeliling, jangan sesekali menderendah terhadap apa yang mereka cuba sampaikan dan cuba faham apa yang diorang nak sampaikan. Kadang-kadang diorang tak minta pun solution, diorang just nak kita dengar, diorang just nak kita faham apa yang diorang rasa. So just bagi sokongan daripada segi bagi kata-kata semangat, selalu bersama dengan diorang. So saya pun dapat tahu juga rupanya ada banyak lagi masalah kesihatan mental yang saya tak tahu. Daripada proses ni sudah saya dapat tahulah. Saya baru tahu yang gangguan tidur tu pasal satu kesalahan mental. So terima kasihlah sebab buat proses ni. Berdasarkan apa yang saya faham, kesihatan mental tu maksudnya tahap kesejahteraan psikologi ataupun dia tak ada penyakit mental. Maksudnya dia boleh seimbangkan kehidupan dia dengan dia punya emosi dia. Terima kasih. Okay, untuk saya pula, berdasarkan talk yang Cik Nina bagi, tips dia untuk menjaga kesihatan mental ialah bersenam. Sebab ada pakar psikologi yang mengkaji bagaimana aktiviti fizikal dapat mengurangkan kemurungan seseorang itu, dan mereka menyarankan jogging selama 45 minit macam yang Nina cakap tadi. Sebab ada kajian yang mengatakan bahawa senaman boleh meningkatkan emosi tekanan pada seseorang individu itu apabila mereka jogging. Jadi saya rasa tu tips yang bagus untuk membantu seseorang itu mengurangkan tahap kemurungan masing-masing.
Dan bila diorang jogging, diorang akan lupakan masalah diorang kerana diorang lebih terdedah dengan persekitaran yang baru, persekitaran yang macam mana kita nak cakap, fresh, hijau gitu, dengan udara yang segar. Itu saja dari saya. Kesimpulannya, kesihatan mental seseorang adalah amat penting supaya dapat meneruskan kehidupannya dengan aman tanpa adanya macam boleh bahasa Inggeris ke? Macam suicidal thoughts ke. So contoh-contoh keperluan kesihatan mental macam kasih sayang dari parents, peluang, contoh macam budak sekarang kan COVID tak boleh nak main dengan kawan-kawan kan, so diorang kena nak ada macam something yang boleh buat dengan keluarga so that diorang tak lonely ke, macam tu. Itu je. Oh, kiranya dapat support daripada sekeliling lah. Yalah, supportive surroundings. Macam apa yang video tadi sampaikan, kita ada poor mental health dengan good mental health. Which is good mental health tu macam cara lah macam nak elakkan daripada terjadinya poor mental health tu. Jadi selain apa yang saya boleh tahu, ada selain daripada macam stres-stres tu, macam apa sebab stres semua tu, ada satu juga punca terjadinya poor mental health, iaitu bau. Selalu orang kata pencemaran bau. Okey, tapi bau yang saya nak katakan ni, bau ni untuk sesetengah orang, bau ni okey je, tapi untuk sesetengah orang lagi, bau ni tak okey. Macam sekarang, contoh dia musim durian. Bau durian tu kan kuat. Okey. Contoh situation dekat sini di mana ada jiran dia jual buah durian. Tapi kita ni sekarang ni mostly untuk kebanyakan uni ada dah nak final, nak kena study, memang study hard betul-betul. Jadi dia ni tak boleh dengan bau durian. Dia lawyer memang tak boleh. Bila bau je memang akan rasa muntah, memang tak boleh lah. Jadi bila dia bau benda tu dan dalam masa sama dia tengah study untuk final, benda tu akan jadikan salah satu punca terjadinya poor mental health tu. Jadi bila jadi benda tu dia pun dah stres, mesti dia akan rasa macam terus rasa serang rumah orang tu. Itu akan jadilah, benda tu akan jadi macam tak elok lah kan, makin dia akan makin rasa macam stres. Lepas dia marah orang tu lagi ada stres, lagi ada bercakap kan. Jadi seperti yang ada tadi dia bagi tahu dekat mental health tu, cara dia yang ada saya study juga, saya tahu di mana kita kena first kena bertenang. Bertenang dulu, tak boleh macam nak marah-marah. First bertenang. Dan bertenang tu kena fikir ayat yang sesuai untuk cakap dengan jiran kita tu macam mana supaya dia faham. Kalau tak tu bergaduh kan. Dah bertenang, dah fikir ayat tu, okey pergi kat rumah orang sekian tu, bagi tahu yang saya tak boleh bau ni saya akan lawyer. Dengan kita cakap elok-elok, dia akan faham. InsyaAllah dia akan faham macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, aku tak faham, nanti esok tu tak bawa lah balik durian tu. Jadi kita pun nak study ODM tu senang macam tu. Yang paling penting, first kena bertenang dulu. Tak boleh nak terus marah-marah sebab benda tu akan bagi kita stres, lagi kita tak boleh buat satu kerja pun. Itu saja. Bagi pendapat saya lah, betul tu apa yang ada cakap tadi pasal bau kan. Setiap orang kan ada persepsi masing-masing kan. Macam yang saya cakap tadi, ada orang suka bau durian, ada orang tak suka bau durian. Jadi benda tu memainkan peranan, mempengaruhi kita punya mental kita. Jadi pada pendapat saya lah, berkaitan dengan mental health ni, kesihatan mental ni, setiap orang kena jaga mental health kita masing-masing. Bukannya setakat kena jaga fizikal kita, tapi kena jaga juga kita punya mental. Sebab lagi-lagi kita yang nak meningkat ke alam dewasa ni, kita akan hadapi banyak masalah, banyak godaan, stres. Belajar, nanti next kita akan bekerja pula. Jadi mental health kita ni kita kena jaga elok. Contohnya, saya bagi situasi macam kita sekarang kan, semua pelajar kan, semua study. Jadi salah satu faktor mental low ni adalah stress.
Jadi kita sebagai pelajar, kita kena tahulah macam mana kita nak atasi stres kita. Contoh, ada orang kalau stres belajar maybe dia kena take time dulu. Ada orang kalau stres belajar dia kena maybe tidur. Ada orang kena keluar, kena hirup udara segar. Jadi mental health ni sangat penting sebab macam kita tahulah kalau kita stres sangat belajar, stres ni pun akan menimbulkan kisah-kisah negatif. Contohnya kalau kita stres maybe kita boleh jadi murung, maybe kita punya study kita, apa yang kita hafal, apa yang kita belajar pun tak masuk. And then boleh jadi juga kita ni hilang keyakinan diri. Jadi kesimpulan dia, mental health ni sangat penting lah untuk kita jaga. Itu saja. Okey, Alhamdulillah sikit. Saya setuju dengan apa yang Nisa cakap tu. Macam saya ada seorang kawan yang ada mental health tu. Sebenarnya orang macam diorang ni hanya perlukan dorongan daripada orang sekeliling je. Sebenarnya diorang tak minta pun untuk jadi macam tu. So kita sebagai orang yang kalau kita jumpa orang yang macam tu, dia tak boleh lah nak salahkan dia, nak pressure dia kenapa dia jadi macam tu. Sebab dia pun sebenarnya tak minta untuk jadi macam tu. So kita kenalah bagi semangat, bagi dorongan dekat dia untuk dia tenang lah. Okay, macam tadi dah tengok slide berkenaan kempen kesedaran kesihatan mental. Jadi apa refleksi ataupun pendapat awak tentang kesedaran kesihatan mental ni? Penting ke tak seseorang tu dia untuk menjaga kesihatan mental dia? Oh, faham. Okay, nama saya Hanis Hadira and saya umur 20 tahun. Okay, soalan awak tu pasal ni pasal betapa pentingnya kesedaran kesihatan mental tu. Saya rasa memang sangat penting dan lagi sekarang tengah pandemik dan semua orang tengah mengalami kesusahan, tak kisahlah daripada student, orang yang bekerja dan orang yang berniaga, SME semua. Memang rasanya memang patutlah orang emphasizekan, orang highlightkan. Dan lagi kalau I rasa macam kena student lah, sebab kita kan student, sebab saya pun student. Kalau saya kan pengalaman saya macam kalau dekat rumah macam susah jugalah sebab kita kan adalah macam masalah teknikal, kadang-kadang line tak okey. Lepas tu kadang ada family matters lah apa kan. So memang patutlah kita emphasizekan dan kita patut rasanya memang patut pun sebab sekarang ni kan saya rasa generasi Z, generasi sekarang ni memang kita dah memang aware tau dengan kesihatan mental sekarang. Tapi yang kita nak tekankan adalah generasi mak ayah kita. Sebab mungkinlah untuk generasi mereka macam diorang macam tak diorang tak di-exposekan tau dengan kesihatan mental ni. So sebab tu lah bila kita macam kata kita stres ataupun kita rasa macam terbeban dengan online class and they don't get it because diorang ingat kita duduk dekat depan laptop, kita buat assignment, tak duduk lah dekat dalam bilik buat macam tu je. Tapi diorang tak sedar yang sebenarnya online class ni lah yang macam lagi membebankan sebab kadang-kadang kan kita dapatlah lecturer yang mungkin lah tak memahami ataupun dia macam bagi kerja banyak gila tapi dalam masa dia nak due tu dalam masa yang singkat. So sebenarnya tak adil lah untuk kita. Bukan kita belajar subjek dia je, kita ada belajar banyak subjek lagi kan. So kita rasa memang generasi sekarang ni memang dah fully aware dah. Cuma kita nak fahamkan generasi tua ni saja. Itulah yang pentingnya. Itulah, tapi saya sebagai student pun macam masih lagi nak figure out macam mana kita nak solve this problem. Kalau saya sendiri lah kan, kalau saya rasa burn out ataupun stress, rasa macam demotivated gila dengan assignment, kadang mungkin lah saya akan take time dulu daripada buat assignment and
macam kita relax dulu lah, tapi kita still buat juga assignment tu. Cuma macam kita kena take time for ourselves, ada me time especially. And kalau kita ada masalah apa-apa, kita mesti kena ada support system lah. We have to have a great support system, sebab kalau parents kita tak faham, at least kita ada kawan-kawan kita yang faham. At least kita go through tu together. Itulah yang penting, yang support system. And then tu lah, macam ada me time, ada great support system. Tapi kalau nak fahamkan parents tu maybe a bit hard. Tapi kita cuba fahamkan dengan maybe bercerita kat diorang sikit-sikit apa yang jadi ni supaya diorang macam faham, oh susah juga ODL ni, macam tu lah. Itu je kot.